Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Sedia angkat tangan. Dengar nih betul-betul. Mencari perlindungan, menjauhkan gangguan. Assalamualaikum dan selamat kembali ke Rakyat The Series episode 3. Kali ini kami akan membawa anda semua ke Negeri Sembilan. Inilah kisah Abang Kopiah sewaktu di sana. Ikhlas, paksi taufik ilahi mencari ketenangan dari jiwa yang mendengki, bentengkan diri dengan zikir yang satu mencari rahmat. Jam menunjukkan tepat pukul 9 pagi apabila Abang Kopiah tiba di pantai Teluk Kemang di Negeri Sembilan daerah Port Dickson. Abang Kop pernah terdengar tentang perkampungan gaib di negeri itu, di mana ada seorang alim yang bernama Pak Rahmat yang sangat terkenal dengan ilmu tasawuf dan persilatannya. Hasrat Abang Kop sekiranya diizinkan jodoh bertemu dengan orang itu. Beliau ingin bertanya beberapa soalan kepadanya, tapi Abang Kop tidak pasti sama ada wujud atau tidak perkampungan gaib nih. Dia hanya berserah pada Yang Maha Esa untuk perjalanan dia ini. Memandangkan pada masa itu jatuh pada hujung minggu, pantai Teluk Kemang dipenuhi pengunjung-pengunjung dari luar negara dan juga warga tempatan. Abang Kop menikmati udara segar pagi lautan pantai di situ sambil berehat seketika, selepas hampir 4 jam berjalan dari Melaka. Kira-kira pukul 11 pagi, Abang Kop pun bergerak mencari tempat untuk membasahkan tekaknya kerana terasa haus. Terdapat banyak kedai-kedai makan dan ramai orang ketika itu. Inilah pertama kali buat Abang Kop untuk menjejakkan kakinya di tanah Negeri Sembilan. Dia rasa teruja dengan ramahnya orang-orang di situ. Pantai Teluk Kemang, namanya berasal daripada gabungan perkataan teluk dan pokok buah-buahan tradisional, iaitu pokok kemang yang banyak tumbuh di kawasan ini pada zaman dahulu. Pantai Teluk Kemang di Port Dickson, Negeri Sembilan ialah destinasi percutian pantai paling popular di negeri ini. Terkenal dengan pasir putih yang halus dan air laut yang tenang, pantai ini menjadi tumpuan utama keluarga untuk mandi manda, berkhemah, dan melakukan sukan air. Negeri Sembilan adalah negeri yang unik kerana mengamalkan adat perpatih, iaitu satu sistem kekeluargaan yang memartabatkan kaum wanita dari segi pewarisan harta dan tanah pusaka. Ibu negerinya ialah Seremban, dan negeri ini mempunyai institusi beraja sendiri yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Setelah berjalan hampir setengah jam, Abang Kop pun tiba di sebuah medan makan berdekatan dengan kawasan Bandar Baru Sunggala. Terdapat banyak gerai-gerai makan dan kedai-kedai runcit serta supermarket di situ. Tanpa membuang masa, Abang Kop pun memesan secawan kopi. Sambil meminum kopinya, Abang Kop pun mengambil kesempatan ini untuk berehat sebentar sebelum mencari sebuah masjid berdekatan nanti untuk menunaikan solat zuhurnya. Tiba-tiba datang seorang pemuda berbangsa Melayu, datang menghampiri Abang Kop. Assalamualaikum. Apa khabar bang? Boleh den tumpang duduk keke? Waalaikumsalam, boleh bang. Silalah duduk. Senyor, nampak abang ni bukan orang Nogio. Maafkan Eden. Oh, tak ada masalah abang. Betul tu, saya bukan dari sini. Marilah duduk sama. Terima kasih bang. Abang ni dari mana? Cara bualnya macam orang bandar. Oh, saya berasal dari Singapura. Nama saya Rizal. Salam kenalan. Boleh panggil sahaja saya Abang Kop. Salam kenal Abang Kop. Nama saya Ibrahim. Panggil aja Yem bang. Setelah memesan secawan kopi, Ibrahim pun duduk bersama Abang Kop lalu berborak-borak. Jauh betul perjalanan abang dari kota Singa hingga ke Negeri Sembilan ni bang. Apa tujuan abang mengembara sorang-sorang ni? Panjang ceritanya, Yem. Untuk meringkaskannya, abang sedang mencari ketenangan dan ilmu agama jugalah sepanjang abang di Malaysia ini. Masya Allah, hebatlah Abang Kop ni. Semoga dipermudahkan segala urusan abang ye. Amin, amin. Terima kasih atas doanya, Yem. Sama-sama Abang Kop. Oh ya, di sini abang menetap di mana? Boleh saya hantarkan nanti kalau Abang Kop sudi? Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak atas undangannya. Saya pun belum pasti lagi bermalam di mana hari ini. Mungkin lepas solat zuhur, saya ingin teruskan perjalanan saya ke Bukit Milan. Bukit Milan? Itu berdekatan dengan rumah saya, abang. Rumah saya di Kampung Lada.
Kalau naik kereta, perjalanan makan masa 45 min atau sejam gitu. Kalau jalan mau makan 3 jam gitu, Abang Kop. Yem dah lama ke tinggal di kawasan itu? Tak menyusahkan Yem ke kalau abang menumpang ke sana? Tak ada masalahnya pun, Abang. Boleh aja. Apa kata malam ni Abang bermalam di rumah saya aja dahulu. Besok bolehlah saya bawa Abang ke Bukit Milan itu. Lagipun hari dah lewat petang ni, Abang. Sana ada keras sikit. Nanti di rumah saya ceritakanlah. Baiklah Yem. Terima kasih atas jemputannya. Selepas solat zuhur di sebuah masjid berdekatan kedai makan tadi, mereka pun menaiki kereta Yem pulang ke Kampung Lada. Sudah berapa lama Yem tinggal di Kampung Lada kalau boleh abang bertanya? Saya memang asal Rembau, bang. Memang dari kecil lagi saya dibesarkan di Kampung Lada. Abang pula macam mana? Memang orang asal Singapura ke macam mana? Ya betul tu Yem. Memang dilahirkan dan dibesarkan di Singapura. Tapi ada juga keluarga yang menetap di Malaysia juga. Oh, begitu. Maaf bang kalau Yem bertanya, apakah tujuan abang hendak ke Bukit Milan tu untuk mendaki ke? Baiklah, biar abang terus terang sama Yem. Tujuan abang sebenarnya hendak ke Bukit Milan, sebenarnya hendak mencari seorang guru. Katanya di situ ada perkampungan gaib. Betul ke Yem? Kalau mengikut cerita rakyat orang-orang lama, memang benar abang di situ ada sebuah perkampungan gaib. Tapi bukan orang-orang biasa dapat masuk kampung tu bang. Abang betul ke nak ke sana? Betul Yem. Memang itu hajat abang datang ke Negeri Sembilan. Baiklah, esok saya bawa abang ke sana. Malam ni abang berehatlah dahulu di rumah saya. Ayah ibu saya belum pulang lagi dari Tanah Suci menunaikan umrah. Minggu depan kot balik. Terima kasih Yem. Alhamdulillah. Sama-sama Abang Kop. Tak ada hal lah. Haha. Kira-kira setengah jam kemudian mereka pun tiba di perkarangan rumah Ibrahim di Kampung Lada. Jom abang. Inilah rumah saya. Inilah rumah saya Abang Kop. Marilah masuk. Nanti kita boleh solat asar sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih ya Yem. Oh ya. Abang nak berehat dulu atau nak keluar makan petang? Rasanya abang perlu berehat sekejap. Boleh Yem? Maklumlah, dari semalam berjalan kaki dari Melaka ke sini. Boleh. Sudah tentu boleh bang. Nanti bila hendak masuk waktu asar, saya kejutkan abang ye. Alhamdulillah. Baiklah Yem. Biliknya di hujung sana bang. Pergilah rehat dahulu. Baiklah. Terima kasih Yem. Sama-sama bang. Jumpa nanti. Alhamdulillah. Syukur kepadamu ya Allah kerana permudahkan urusan aku. Kau balaslah jasa baik Yem sekeluarga ini dengan rezeki dan kesihatan yang baik. Allahumma amin. Dengan itu Abang Kop pun melelapkan matanya untuk berehat sekejap sebelum menunaikan solat fardu asar bersama teman barunya, Yem. Keesokan paginya setelah solat subuh di sebuah surau berdekatan rumah Yem, mereka pun pergi bersarapan di warung Makmina. Warung yang terkenal dengan lauk pauknya seperti lemak cili API dan makanan-makanan orang negeri. Jemput minum bang. Nanti lepas sarapan, Yem bawa abang ke Bukit Milan itu. Tak jauh pun dari sini. 15 minit sampai nanti. Baiklah Yem. Syukur Alhamdulillah. Seperti yang dikatakan oleh Yem, perjalanan mereka ke Bukit Milan mengambil masa kira-kira 15 minit sahaja. Setibanya di destinasi yang mereka tujukan itu, Yem pun memberhentikan keretanya di lorong kecil. Kalau tak silap Yem, rasanya sudah hampir 2 tahun sudah tak kemari. Harap-harap pintu gerbang masuk kampung goib itu masih ada lagi. Oh ye. Nanti Yem tunggu abang ke atau Yem perlu pulang? Mana tahu, ada urusan pekerjaan yang Yem kena selesaikan ke? Tak adalah bang, jangan risau. Yem akan tunggu abang di luar gerbang itu nanti. Abang ambillah masa abang di situ. Carilah apa yang abang inginkan di sana. Cuma Yem nak pesan, orang-orang lama ada ceritakan tentang ular besar penunggu sungai di situ. Hati-hati ya bang. Baiklah. Terima kasih atas nasihatnya. Abang akan lebih berhati-hati. Setelah mendaki kira-kira 1 jam, mereka pun sampai di sebuah gerbang pintu yang besar. Inilah dia bang, pintu masuk ke perkampungan gaib itu. Hati-hati ya bang, ingat pesan saya tadi. Baiklah Yem. Terima kasih. Doakan abang pergi dan pulang dengan selamatnya. InsyaAllah, saya akan doakan. Pergilah bang, saya akan tunggu di sini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Dengan itu, mulalah langkah kaki Abang Kop jejak masuk ke perkampungan gaib itu. Setibanya Abang Kop di sebuah pekan kampung itu, kelihatan ramai orang sedang berurus niaga dan berjalan-jalan di situ. Mereka berpakaian serba putih jubah yang panjang. Ada sedikit pelik pada pandangan Abang Kop. Rupa wajah mereka seperti bercahaya dan berseri-seri. Tiba-tiba Abang Kop didatangi seorang anak kecil. Assalamualaikum Pakcik. Maaf saya mengganggu. Kelihatannya Pakcik bukan dari sini. Boleh saya bantu Pakcik? Waalaikumsalam. Benar tu anak. Pakcik bukan berasal dari sini. Maaf Pakcik bertanya. Siapa nama adik ni? Panggil aja saya Pak Kop. Oh, nama saya Ehsan Pakcik. Boleh saya bantu Pakcik? Masya Allah. Terima kasih Ehsan. Boleh tak Ehsan bagi tahu Pakcik di mana boleh Pakcik cari Pak Rahmat? Pak Rahmat guru silat itu ke? Betul tu Ehsan. Pakcik hendak menziarahinya. Apa betul dia ada di kampung ini? Betul Pakcik. Ehsan, boleh tunjukkan jalannya ke rumah Pak Rahmat? Alhamdulillah. Terima kasih Ehsan. Marilah kita ke sana. Tanpa membuang masa, anak kecil itu pun membawa Abang Kop ke laluan hutan yang menuju ke rumah Pak Rahmat itu. Kalau diizinkan, Pak Kop akan melihat sebuah jembatan di situ. Lintas jembatan itu dan jalan terus. Nanti Pak Kop akan tiba ke rumah Pak Rahmat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ehsan kerana telah membantu Pak Kop. Sama-sama Pak Kop. Tapi maaf ye, Ehsan cuma hanya dapat menghandar Pak Kop di sini sahaja. Kerana kami, orang tempatan, tidak diizinkan dekat-dekat sungai itu. Oh, mengapa pula begitu? Ada apa-apa ke di sebalik sungai itu? Iya, ada Pak Kop. Di situ dikatakan ada penunggu sungai. Sekiranya niat dan iman seseorang mukmin itu tidak kuat, nescaya akan datang satu musibah. Semoga Pak Kop berjaya ya. Saya pulang dulu. Assalamualaikum. Baiklah Ehsan. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Waalaikumsalam. Dengan itu Abang Kop pun terus melangkah melalui lalang-lalang panjang itu menuju ke sungai tersebut. Setibanya di sungai itu, Abang Kop terlihat sebuah jembatan yang dikatakan oleh anak kecil tadi. Walaupun berasa risau, namun Abang Kop tekad untuk ketemu dengan Pak Rahmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini dari segala gangguan. Bimbinglah aku ke jalan yang selamat dan benar. Allahumma amin. Selepas berdoa, Abang Kop pun melangkahkan kakinya berjalan di atas jembatan itu. Tiba-tiba Abang Kop terdengar percikan air di bawah jembatan itu. Abang Kop tidak menghiraukannya lalu teruskan perjalanannya. Kira-kira 5 minit melepasi jembatan itu, Abang Kop terjumpa sebuah pondok lama dan seorang lelaki berjubah putih berdiri di hadapan pondok itu. Kelihatan seolah-olah sudah tahu kehadiran Abang Kop ke situ. Assalamualaikum, apa khabar Nak Rizal? Abang Kop jadi bingung. Macam mana orang tua ini boleh tahu namanya? Dan kelihatannya seperti sudah tahu hajat Abang Kop datang ke situ. Waalaikumsalam Pakcik. Maaf kalau saya bertanya. Adakah Pakcik ini bernama Pak Rahmat? Ya benar Nak Rizal. Saya Pak Rahmat, orang yang Rizal cari itu. Marilah duduk di sini, beritahu saya apa hajatnya kemari. Baiklah Pak Rahmat, terima kasih atas jemputannya. Telah Pakcik duga Nak Rizal pasti akan datang kemari suatu hari. Alhamdulillah, silalah Nak Rizal tanya apa yang ingin Nak Rizal tanyakan. Terlebih dahulu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Rahmat kerana sudi menerima saya sebagai tetamu. Sebenarnya, ada beberapa perkara yang ingin saya pelajari dan bertanya sendiri kepada Pak Rahmat. Boleh tak Pak Rahmat terangkan pada saya, apakah ilmu wajib di dalam Islam yang harus kita pelajari? Adakah ilmu tasawuf itu salah satu darinya? Di dalam agama Islam, pengajian yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim, iaitu juga dikenali sebagai Fardhu Ain, berpusat pada 3 cabang ilmu utama: Tauhid, Fiqih dan Tasawuf. Ilmu-ilmu ini adalah syarat mutlak agar ibadah sah dan akidah tetap terjaga.
Contohnya ilmu tauhid, atau lebih dikenali ilmu akidah. Ilmu ini kita akan mempelajari rukun iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Tujuannya adalah untuk mengenal Allah dan menjaga keimanan agar terhindar dari kesesatan. Manakala ilmu fiqih, iaitu ilmu ibadah dan muamalah. Di sini kita mempelajari tata cara bersuci, iaitu taharah, solat, puasa, zakat, serta aturan harian seperti jual beli. Tujuannya agar setiap amal ibadah yang dikerjakan sah dan diterima. Dan yang ketiga ialah ilmu tasawuf, atau lebih dikenali ilmu akhlak, di mana kita dapat mempelajari pembersihan hati dan pembentukan akhlak mulia. Tujuannya adalah untuk menjauhkan diri dari penyakit hati seperti riya, sombong, dan dengki. Masya Allah. Selain dari pelajaran itu, ada tak apa-apa yang harus kita lakukan sebagai seorang Muslim untuk menjadi seorang yang beriman dan teguh pada pendirian agamanya, Pak Rahmat? Sudah tentu ada, Nak Rizal. Selain 3 pilar utama yang disebutkan tadi, setiap Muslim juga wajib mempelajari dasar-dasar membaca Al-Quran agar dapat membaca surah-surah dalam solat dengan bacaan yang benar. Oh, begitu. Setahu saya, setiap ilmu pengajian ada pecahannya secara lebih terperinci dan mendalam, seperti ilmu tasawuf. Benarkah begitu, Pak Rahmat? Memang benar itu, Nak Rizal. Seperti contohnya ilmu tasawuf, ia terbagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan fokus ajarannya, yaitu tasawuf akhlaki, mengfokuskan pada penyucian jiwa dan moral, sedangkan ilmu tasawuf amali ia mengfokuskan pada ibadah dan wirid untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ilmu tasawuf falsafi, ia memadukan ajaran mistis dengan pemikiran rasional filosofis. Oh, begitu. Apa pula pendapat Pak Rahmat tentang pengajian ruqyah secara syariah di dalam Islam? Apakah syarat-syaratnya dan ilmu yang harus kita pelajari untuk menjadi seorang raqi? Untuk menjadi seorang yang digelar raqi, atau dalam bahasa awam iaitu perawat, ada beberapa perkara yang harus beliau pelajari dan mengikut hukum-hukum syarak Islam agar tidak tersesat dan jatuh pada kelakuan syirik. Ruqyah syariah adalah terapi penyembuhan Islam menggunakan ayat-ayat Al-Quran, zikir dan doa. Berfungsi untuk mengusir jin, menyembuhkan sihir, serta merawat penyakit fisik atau mata jahat. Terapi ini mesti bebas dari unsur syirik dan difahami maknanya. Perawatnya wajib meyakini bahwa Allah satu-satunya penyembuh. Ruqyah yang sah di sisi Islam berlandaskan 4 syarat utama, yaitu dengan menggunakan ayat suci Al-Quran, nama-nama atau sifat Allah, atau doa yang sahih, dilafazkan dalam bahasa Arab atau bahasa yang difahami maknanya. Ia harus bersih dari jampi-jampi yang menyerupai sihir, syirik, atau meminta bantuan dari bangsa jin. Diyakini bukan zat yang menyembuhkan, melainkan sekadar ikhtiar, sebab mutlak kesembuhan mutlak milik Allah Subhanahu Ta'ala. Masya Allah. Baru saya faham erti ruqyah syariah dalam Islam. Boleh tak Pak Rahmat izajahkan saya beberapa ayat yang boleh digunakan di dalam rawatan ruqyah ini? Ada ke ayat-ayat khas di dalam Al-Quran yang boleh dijadikan benteng diri kita sewaktu melakukan perawatan? Memang benar itu, Nak Rizal. Memang ada beberapa ayat di dalam surah-surah Al-Quran yang boleh kita menggunakannya sewaktu merawat seseorang pesakit itu. Malah ada juga diriwayatkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang Rasulullah SAW apabila berdepan dengan bangsa jin. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud, pada malam itu Nabi Muhammad SAW didatangi jin Ifrit yang membawa obor api di tangannya. Ada pula yang berpendapat bahawa Nabi SAW didatangi jin Ifrit pada malam Isra Mi'raj. Kala itu beliau kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, namun tak ada reaksi apa-apa kecuali jin itu semakin mendekat. Maka malaikat Jibril alaihi salam pun menawarkan kepadanya dengan berkata, "Maukah jika aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang jika engkau membacanya, maka ia akan jatuh tersungkur dan obornya akan mati?" Ini berdasarkan dari hadis riwayat Malik, An-Nasa'i, Ats-Tsabrani dan yang lain-lain. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam mengajarkan beberapa kalimat.
Setelah Nabi Muhammad SAW membacanya, jin ifrit itu langsung tersungkur dan obornya pun terpadam. Masya Allah. Apakah ayat yang dibacakan itu Pak Rahmat kalau boleh saya pelajarinya? Sudah tentu boleh Nak Rizal. Dengar, hafal dan fahami ya setiap ayat-ayat ini. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahari wa min syarri thawariqil laili wa min syarri kulli tharinin illa thariqan yathruku bi khairin ya Rahman. Artinya, aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak ada orang baik dan juga orang durhaka yang melampauinya, dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan apapun yang naik ke langit, dari keburukan apa saja yang masuk ke bumi, dan keburukan apa saja yang keluar dari bumi. Dari keburukan fitnah-fitnah siang dan malam, dari keburukan petaka-petaka malam, dari keburukan setiap petaka yang datang, kecuali petaka yang datang membawa kebaikan, wahai zat yang maha penyayang. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak Pak Rahmat kerana sudi berkongsi ilmu dengan saya. Saya amat menghargainya. Syukur, Alhamdulillah. Sama-sama Nak Rizal. Saya hanya seorang wasilah yang membantu Nak Rizal sahaja. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu Ta'ala. Baiklah Pak Rahmat. Rasanya sudah sampai masanya saya mengundurkan diri pulang ke tempat saya. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak atas segala ilmu pengetahuan yang telah diizazah Kaj kepada saya. Saya minta diri dahulu. Baiklah Nak Rizal, hati-hati pulang. Ingat, kuncinya ada pada surah Al-Baqarah 3 ayat terakhir ya. Ingat tu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rahmat. Abang Kop pun teruskan perjalanan pulang. Dia masih tidak faham dengan apa yang disampaikan Pak Rahmat tentang kuncinya adalah dari surah Al-Baqarah ayat 3 terakhir. Mungkin satu kunci rahsia keluar dari satu musibah. Setibanya di persimpangan sungai menuju ke kampung gaib itu, Abang Kop amat terkejut melihat jembatan yang mencantumkan 2 pulau itu hilang. Ya Allah, mana pergi jembatan ni? Adakah ini satu ujian bagi aku untuk keluar dari perkampungan ini? Tiba-tiba muncul seekor ular hitam yang amat besar di depan Abang Kop. Matanya menatap sinis kepada Abang Kop lalu berkata, Ya ayuhal insan, man anta? Ana musafirun fi thariqil audah, fala tuz'ijni. Hal indak al-miftah. Seketika Abang Kop termenung sejenak. Kunci apakah yang dimaksudkan makhluk ini? Tiba-tiba Abang Kop teringat pesanan akhir Pak Rahmat. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'u. Wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ente sodik, saweduka ila dunya. Mendengar kata kunci yang dibacakan oleh Abang Kop itu, ular itu pun membawa Abang Kop keluar dari sungai itu ke pintu gerbang kembali. Alhamdulillah Abang Kop, syukur abang tidak apa-apa. Abang okey? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, Yem. Terima kasih, sudi menunggu abang di sini.
Marilah kita pulang. Dengan itu, mereka pun berjalan keluar dari Bukit Milan itu dan pulang ke rumah Ibrahim buat malam itu. Bagi Abang Kop, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari perkampungan gaib itu. Satu pengalaman yang tak mungkin dapat dilupakannya untuk seumur hidupnya. Dengan izin Allah Subhanahu Ta'ala, segalanya jalan lancar bagi dirinya. Ilmu yang diijazahkan Pak Rahmat akan disemat di dalam dirinya. Dan Abang Kop berjanji akan menggunakannya dengan ikhlas dan tanggung jawab. Negeri seterusnya ialah Kuala Lumpur. Nantikannya.